kita berkaitan dengan qaulun mukharraj. Sebelum tu ada beberapa ibarat yang bagus dicatat. Yang berkaitan dengan Khurasaniyin dengan Iraqiyin. Jadi ibarat ni kamu masukkan dalam perbahasan yang sebelum ni. Ni ibarat ni pada Imam Nawawi. Saya ada sebut makna dia, tetapi ibarat dia dengan nas dan teksnya ini dinyatakan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Lafaznya, i'lam anna naqla ashabina al-iraqiyina linusus syafi'i wa qawa'id madhhabihi wa wujuhi mutaqaddimi ashabina atqanu wa athbatu min naqlil khurasaniyina ghaliban wal khurasaniyuna ahsanu tasarrufan wa bahthan wa takhrijan wa tartiban ghaliban. Ibarat ini dalam kitab Al-Majmu' Muqaddimah, Al-Imam An-Nawawi menyatakan mazaya ataupun ciri-ciri khas yang ada pada tariq Iraqiyin dan tariq Khurasaniyin. Maka kata beliau, i'lam, ketahuilah olehmu, anna naqla ashabina al-iraqiyina linususi syafi'i wa qawa'idi madhhabihi wa wujuhi mutaqaddimi ashabina atqan wa athbat min naqlil khurasaniyina ghaliban. Iraqiyin, ciri khas ataupun keistimewaannya adalah dalam bab nakal, dalam bab riwayat, iaitu riwayat mereka terhadap, pertama, nas Imam Syafi'i, yang kedua qawaid mazhab Syafi'i, yang ketiga wujuh ashab. Tiga: nusus, qawaid, wujuh. Riwayat ataupun nukilan mereka lebih, lafaz yang digunakan oleh Al-Imam An-Nawawi, atqanu wa athbatu min naqlil khurasaniyina ghaliban. Ghalibnya begitulah, lebih teliti, lebih kuat berbanding nakal daripada Khurasaniyin. Adapun Khurasaniyin, sudut istimewanya mereka itu ialah dalam bab apa? Tengok, wal khurasaniyuna ahsanu tasarrufan wa bahthan wa takhrijan wa tartiban. Empat perkara disebut di sini. Wal khurasaniyuna ahsanu tasarrufan wa bahthan wa takhrijan wa tartiban. Dalam bab tertib, menyusun masalah, mungkin tertib ini termasuk juga tabwib, persembahan kitab itu. Khurasani lebih. Kalau kita nak pastikan lagi, cuba tengoklah kitab Khurasaniyin dengan Iraqiyin. Tengok daripada sudut tabwib itu, daripada sudut tansiq baina al-abwa wal fusul wal masail, maka didapati berdasarkan kajian, dapatannya Khurasaniyin ni dalam bab tertib, susunan bagus. Dalam bab takhrij, takhrij ni maksudnya apa? Takhrij dan bahas. Takhrij dan bahas ini, dia takhrij ini apa kita dah belajar. Jadi satu benda yang kena note, kita baru belajar tentang qaulul mukharraj.
qaulani bin naqli wa takhrij. Satu takhrij ni dia akan merujuk kepada perbuatan mewujudkan qaulul mukharraj. Itu juga dipanggil takhrij. Tetapi takhrij juga merujuk kepada apa? Istinbat. Faham? Istinbat masalah daripada nusus dan qawaid. Faham? Istinbat masalah daripada nusus dan juga qawaid. Imam Syafi'i. Perbuatan itu dipanggil takhrij. Maknanya apa? Kita boleh andaikan maksud perkataan Imam Nawawi ni, kita boleh jumpa furuk lagi banyak dalam kitab Khurasaniyin berbanding kitab Iraqiyin. Maknanya masail-masail yang tak ada disentuh oleh Iraqiyin dibahaskan oleh Khurasaniyin. Sebab tu dia ada bahas, dia ada takhrij. Bahas pun satu istilah juga. Bahas ni juga merujuk kepada ijtihad dan juga istinbat daripada a'immah, perkara yang tak disentuh oleh orang yang sebelumnya. Wa buhisa wa fihi bahsun li azra'i bahsun li, itu istilah kan. Jadi abhath. Dan juga tasarruf. Dalam sudut tasarruf, dalam sudut pengolahan persembahan, maka susunan Khurasaniyin itu lebih mantap. Daripada segi istinbat, Khurasaniyin. Dari segi memecahkan satu masalah besar kepada pecahan-pecahan, Khurasaniyin. Tapi dalam bab al-thabat, dalam riwayat, Iraqiyin. Dalam Iraqiyin adalah lebih utama dalam bab apa? Dalam bab menakalkan mazhab. Mungkin kita boleh andaikan, tapi tak adalah ulama sebut kaedah begitu. Bila berlaku ikhtilaf riwayat antara Iraqiyin dan juga Khurasaniyin, kalau bab riwayat, maka diutamakan riwayat daripada Iraqiyin. Sebab mereka dalam bab riwayat ini lebih atqan dan juga athbat. Seperti mana perbahasan kita berkaitan dengan bila berlaku perbezaan antara riwayat Al-Imam Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi dengan riwayat Al-Muzani misalnya. Jadi antara dua ni, bila berlaku pertembungan dalam nakal daripada Al-Imam Syafi'i, maka lebih lagi dimuqaddamkan, diutamakan riwayat daripada Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Faham? Contoh. Maka begitulah juga kita akan guna kaedah ini ketika proses takhrij, tarjih itu berlaku. Maka misalnya ada pertembungan riwayat antara dua tarik ini, berdasarkan kaedah yang kita andaikan tadi, maka diutamakan tarik daripada Iraqiyin. Faham? Ini perkataan ni ataupun nukul ini penting untuk dicatat, sebab dia adalah perkataan daripada Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Okey. Kemudian secara umumnya kita belum selesai membahaskan marahil ataupun fasa-fasa perkembangan mazhab Al-Imam Syafi'i. Fasa-fasa tersebut telah disentuh bermula daripada zaman Al-Imam, kemudian kewafatan beliau, diakhiri dengan kewafatan beliau. Kemudian fasa yang seterusnya iaitu zaman ruwat ataupun hamalah al-madhhab daripada Al-Imam Syafi'i sendiri. Kemudian proses yang seterusnya kepada ashabul wujuh, seterusnya marhalah tahriril madhhab dan seumpamanya. Kita akan ambil masa untuk terangkan fasa-fasa perkembangan al-madhhab Syafi'i. Saya ada sebut satu perkara berkaitan dengan zaman ataupun marhalah tahriril madhhab kan.
Ada tak? Dimulakan oleh siapa? Disempurnakan oleh siapa? Dilengkapkan lagi oleh siapa? Dah kan? Siapa? Nawawi. Itu yang paling besar. Maka di sini ada pembahasan yang menarik daripada kitab Muqaddimah ini, 153, surat 153, yang kita boleh yang ni masukkan dalam, nantilah syarahan fasal, tapi kita nak terang tahrir mazhab. Sebab marhalah tahrir mazhab ni penting dan kaitannya rapat dengan minhaj Rafi'i. Sebab itulah zaman yang disebut sebagai zaman tahrirul mazhab. Maka telah ditakrifkan tahrirul mazhab itu sebagai wa huwa nakhlu musannafati a'immatihi wa syuyukhihi wa bayanu ma huwa muwafiqun biqawli Syafi'i wa usulihi hatta yasihha an yunsaba ilayhi wa yatamayyaza an ghairihi min al-wujuhi wal ijtihadat allati la yasih an tunsaba ila Syafi'i wa tu'tabaru madhhaban lahu. Faham? Ini ta'arif dia. Ini ta'arif ni ataupun penjelasan ini, ambil kod ni, perkataan ni, nanti kita akan tulis seperti mana ditafsirkan oleh Dr. Abdul Azim Dib ketika membahaskan apakah yang dimaksudkan dengan tahrirul madhab. Jadi tahrirul madhab ni adalah nakhl. Nakhal ni, tahu nakhal apa? Munkhul, tahu munkhul. Bukan dalam kitab apa tu? Matan bina wal asas. Baca. Disebut tentang isim alat. Faham? Jadi isim alat ni dia ada ala khilafil qiyas. Faham? Isim alat ni atau wazan mif'al. Mif'alun, fa'alatun. Tapi ada isim alat yang ala khilafil qiyas. Jadi munkhul ni dia alat untuk ayak. Faham? Ayak bagi buang benda-benda kulit ni, benda-benda keras ni dia pergi. Yang tinggal hanya pati. Faham? Itu sebagai nakhal. Perbuatan nakhal tu, alat tu munkhul. Jadi kalau dikhulasahkan, tahrirul madhab itu adalah satu zaman yang mana dikemaskini, diayak balik, ditapis, penapis. Jadi ditapis, digempur, apalah bahasanya. Tetapi musannafat, kitab-kitab karangan ulama-ulama Syafi'i dan masyaikhnya ditapis, diuji, dibahaskan, faham? Diselidik, diteliti satu persatu. Itu kerja Imam Nawawi buat. Beliau mengatakan, saya menulis kitab Majmu' setelah mutala'ah 100 musannaf kitab dalam mazhab al-Imam Syafi'i, faham? Sahaja. Belum cerita kitab lain lagi. Mutala'ah. Sebab itu ada orang yang ingin mencabar Imam Nawawi berkaitan kitab Al-Wasit, karangan Imam Ghazali kan. Dia kata, kamu maksudnya 4 jilid je cetakan dia. 6 jilid. Sekarang ni ditahqiq oleh Dr. Ali Al-Qarahdari, Darussalam. Kamu ingin cabar aku, maksudnya nak bahas dengan aku dengan kitab ni. Adalah dia cakap dengan siapa? Kitab ni aku baca 400 kali, faham? Kitab ni aku dah baca 400 kali. Imam Nawawi baca, faham? Baca cara Imam Nawawi. Jadi segala selok-belok kitab ni semua istihdar, faham? Tak payahlah nak tunazi'uni fi hadzal kitab wa inni qara'tu 400 marrah, faham? Saya baca 400 kali. Jadi beliau ini telah melakukan proses yang dipanggil tahrirul mazhab, nakhlu musannafati a'immatihi wa syuyukhihi. Maksudnya
dibaca satu persatu, dibelek, direnung, ditilik. Sebab itu adalah terlalu dangkal orang yang mengatakan taklid mazhab. Dia ingat semudah ABC ke? Adakah benda itu taklid tanpa ada kajian, tanpa ada teliti? Tidak, kan? Sebenarnya orang yang mencela taklid, dia ajak kita kepada taklid yang lain. Taklid daripada syekh dia, taklid daripada dia. Jadi tak ada beza lah. Min taqlidin ila taqlidin. Wa huwa naqlu musannafati a'immatihi wa syuyukhihi. Wa bayanu ma huwa ini yang penting ni, tahrirul madhhab ni dia bukan dia buat tapisan je. Kemudian dia akan jelaskan. Daripada banyak tulisan-tulisan itu, ulama Syafi'i yang tulis dalam Iraqiyyinya, Khurasaniyyinya, al-jam'u baina at-tariqain, yang mana lebih muwafiq dengan qaul Imam Syafi'i dan usulnya, sehingga sahlah ia dinisbahkan kepada beliau. Dan wa yatamayyaz, dan benda itu yang maksudnya qaul yang telah muharrar tadi berbeza daripada wajah-wajah dan ijtihad-ijtihad yang tak sah untuk nak nisbah kepada al-Imam Syafi'i, dan tak sah untuk dikira sebagai mazhab al-Imam Syafi'i. Sebab itu al-Imam Nawawi ini telah dijadikan takhrij ataupun tarjih beliau itu sebagai mu'tamad, kerana kerja tahrir ini telah dibuat dengan begitu sempurna oleh al-Imam An-Nawawi. Maksudnya bila beliau mengatakan ini adalah yang mazhab Syafi'i yang mu'tamad, maka mu'tamadlah secara umumnya, ghalib, secara ghalibnya. Jadi orang yang mana boleh kata ini mazhab Syafi'i, inilah yang sebenarnya, dia kena mahir dengan usul, qawaid, musannafat. Dia kena kenal ragam semua itu, sudah kena tahu. Ada pula orang yang cuba cabar Imam Nawawi pula berkaitan dengan apa yang beliau sebut tentang mazhab Syafi'i. Memang bukan manusia sempurna, kan, tetapi ada orang yang pakar, ada orang yang tidak pakar. Khalas. Jadi itu poin tu kita masukkan dalam menafsirkan apa yang dimaksudkan dengan tahrirul mazhab. Sekali lagi kita sebut, nukilkan yang bahasa Arab ni, wa huwa naqlu musannafati a'immatihi wa syuyukhihi wa bayanu ma huwa muwafiqun liqawli Syafi'i wa usulihi hatta yasihha an yunsaba ilayhi wa yatamayyaza an ghairihi min al-wujuhi wal ijtihadati allati la yasih an tunsaba ila Syafi'i wa tu'tabaru madhhaban lahu. Kemudian menarik bahasa ni. Kemudian limadha hadha tahrir, kata Dr. Abdul Azim Dib, kalau ditanya apa keperluan untuk melakukan tahrirul madhab, apa keperluan, fayujibuna ala hadha tasauli al-Syekh Muhammad Ibrahim Ali fi maftatahi bahthihi biqawli. Syekh Ibrahim Ali telah jawab kepada persoalan ini. Apakah kepentingan ataupun keperluan untuk melakukan tahrirul mazhab? Dan ingat lagi, kena tulis juga kod tu, perkataan daripada dalam Muqaddimah Tuhfah ada, iaitu berkaitan dengan masyayikh. Ini Ibn Hajar kata, masyayikh sentiasalah dan berterusanlah mengingatkan dan mewasiatkan, menasihati supaya tidak merujuk secara bebas kepada kitab-kitab karangan ulama-ulama Syafi'i sebelum zaman Al-Imam Rafi'i dan juga Imam Nawawi. Tidak merujuk secara bebas, maksudnya tanpa khalfiyah, tanpa ada usul. Sebab apa? Dia khawatiri mereka cuba nak bercakap mazhab Syafi'i, tetapi tak tahu kitab apa yang sebenarnya boleh jadi rujukan. Nak tahu, kena tahu kitab yang betul. Kita tak tahu kitab yang betul, je kita boleh kata ini sebenarnya mazhab Al-Imam Syafi'i. Sebab apa? Sebab kitab-kitab sebelum zaman Al-Imam Rafi'i dan Imam Nawawi adalah zaman yang belum berlakunya proses tahrir. Faham? Maka di sana bercampur-campur, ada takhrijat daripada a'immah yang sebenarnya tidak muwafiq dengan mazhab dan seumpamanya. Maka kalau dia memang ahli dalam dalam tarjih, bolehlah baca. Tapi kalau dia bukan ahli, kemudian dia cuba nak terangkan tentang mazhab Syafi'i, kalau dia nak baca dia tak apa, tapi dia nak terang, yang ni yang muktamad sebab saya jumpa dalam Al-Hawil Kabir. Tak betul cara tu.
Sebab saya jumpa dalam Nihayatul Matlab pun tak betul juga. Faham? Walaupun Imam Haramain. Saya jumpa dalam Bahrul Madhab, saya jumpa dalam kitab Qadhi Husain, Mutawalli, Imam Al-Baghawi. Ya. Kalau tak ada alat dan kamu cuba nak bicara tentang apa yang muktamad, tak betul. Cara tu tak betul. Kalau nak bicara tentang muktamad, Nawawi. Yang tu dah mudah, dah siap untuk level kita. Tapi kalau level kita, level yang boleh tarjih, yang memang kenal apa kawaid, apa nusus, hafal nusus-nusus Syafi'i, boleh lah. Faham? Untuk makam ini, Ibnu Hajar Haytami pun tidak ditaslimkan makam ni. Faham? Jadi tak payahlah bahaskan. Kalau ada muasirin kan, mungkinlah ada. Mungkin. Benda tu mungkin. Aklan. Matahari ada 10 pun mungkin aklan. Faham? Mantiknya. Okey. Jadi Syekh Muhammad Ibrahim kata, apa keperluan dia? Tuhattimul amanatul ilmiyatu 'ala al-bahithi. Ini. An yataharra sihhatat tammah fi 'azwi al-aqwali ila qailiha wa khasatan al-aqwal al-fiqhiyyah lima yatarattabu 'ala al-khata'i fi 'azwiha min nisbati at-tahlil wa at-tahrim ila man lam yaqul bihi. ومن ثم كان لزاما على كل من يتعرض للبحث الفقهي وخاصة المقارن منه أن يعرف الاصطلاح المتفق عليه بين علماء المذهب أي مذهب والكتب التي اعتمدت ممثلة لرأي المذهب ودرجات اعتمادها. Ini perkataan Syekh Muhammad Ibrahim Ali. Beliau menyatakan amanah ilmiah menuntut secara wajib atas satu orang pengkaji untuk dia berhati-hati dan mencari secara berhati-hati kesahihan yang tepat dalam menisbahkan perkataan-perkataan dan pandangan-pandangan kepada orang yang mengucapkannya, khususnya pandangan-pandangan, perkataan-perkataan berkaitan dengan fiqh. Kita nak kata ini qaul Imam Syafi'i, kena hati-hati. Sebab apa? Apa risiko dia? Kerana kalaulah kita tersalah dalam menisbahkan, kita kata Imam Syafi'i kata haram, tapi sebenarnya tak, Imam Syafi'i kata halal, maka risiko ataupun bahaya salah nisbah ni dalam bab fiqh, kita telah nisbahkan satu orang telah mengatakan hukum syarak ni haram sedangkan dia tak kata, kan? Orang ni kata benda ni halal sedangkan dia tak kata. Di situ sebab dia jadi besar tu, sebab dia berkait dengan tahlil dan juga tahrim, menyatakan halal dan haram. Sedangkan halal dan haram ni benda yang bukan boleh sesuka hati menisbahkannya, mengatakannya itu satu perkara, menisbahkannya pun perkara yang lain. Jadi kita mengatakan Imam Syafi'i mengatakan haram sedangkan beliau tak kata, berat tu. Atau mengatakan halal sedangkan beliau menyebut sebaliknya. Ini menarik perkataan ni. Kemudian beliau sebut lagi, bukan, ini Syekh Dr. Azim Dib. Dr. Azim Dib ni ulama Iraq. Beliau ni dikenali sebagai pencinta Imam Haramain, pengkaji. Beliau ni maknanya menyelami semua kitab Al-Imam Haramain, menjiwai beliau. Jadi kalau nak kenal Imam Haramain, beliau kenal dengan erti kata sebenar. Faham? Tahqiq kitab berpuluh tahun, bagi masa untuk tahqiq Nihayatul Matlab 20 tahun. Faham? Semua hidup dia bagi, parti daripada kehidupan dia dibagi untuk ilmu. Idza kana tahrirul madhhabi daruratan bimuqtada al-amanati al-ilmiyyah allati tuhattimu nisbata al-aqwali ila qailiha فهذه الأقوال تتعلق بدين الله، تتعلق بالتحريم والتحليل، وقائلها كما سماه ابن القيم موقع عن رب العالمين، وأي منصب أخطر من هذا. Okay? Jadi akwal berkaitan dengan agama Allah, berkaitan dengan tahrim dan tahlil, seperti mana Ma'ruf Ibn Qayyim dia ada tulis sebuah kitab berkaitan dengan fatwa ni, I'lamul Muwaqqi'in ar-Rabbil Alamin. Faham? Iaitu orang yang mana mengeluarkan fatwa ni digelar sebagai muwaqqi', orang yang menandatangani daripada pihak Allah. Soalannya dia ni okay, tanda tangan, Allah kata gini, dia tolong tanda tangan. Faham? Betul ke kamu pandai-pandai tanda tangan kata
ini halal, ini haram, sebab kamu disembah pada Allah kan. Jadi di situ dah menjelaskan besarnya ataupun kritikalnya mansab ni, kedudukan bagi fatwa ni. Kemudian ada satu lagi perkara, lagi dua perenggan lagi. Wa wadihun annana hinama natakallamu an tahriril madhhab bi bayani wa tahdidi ma yasih ayun sabalil masyafi' yu'tabaru qawlan lahu. Wadihun annana hinama naqulu dhalika la yakhturu bi balina anna al-wujuha wal ijtihadat allati lam tu'ad min al-madhhab laysat fiqhan aw laysat sahihatan la yakhturu hadha bi bali ahad ولكن أحببنا أن ننبه إليه قطعا لأي وهم بل إن هذه الأقوال والاجتهادات التي لا تعد من المذهب أهم المصادر لاجتهادات الفقهاء المعاصرين الآن منها يختارون وعليها يتكئون بعد أن يمتحنوا القواعد والأصول التي قامت عليها والأدلة التي استندت إليها. Jadi ini perkara ini dia ada kaitan dengan perbahasan kita bertaklid dengan qaul dhaif. Faham? Ataupun wajah dhaif. Bila kita bicara dalam perbahasan mazhab, kita kata ini qaul dhaif, ini wajah dhaif, faham? Ini ikhtiar, maka bila ikhtiar dia dhaif. Yang bila kita sebut dhaif tu, yang kita maksudkan nisbah kepada mazhab. Maksudnya kalau dia tu bukan qaul Imam Syafi'i, maka nisbah mazhab Syafi'i dhaif lah, sebab dia bukan qaul Imam Syafi'i. Ataupun dia wajah, tapi wajah itu tidak bertepatan dengan usul dan qawaid mazhab Syafi'i, maka kita kata dhaif. Faham? Dhaif maksudnya min haits, sebab itu sebut haits itu min haitsul madhab. Tapi tidaklah bermakna dia itu langsung tidak boleh diberi apa-apa nilai. Bukan, kan? Sebab itu kita belajar maratibul khilaf. Kenapa belajar maratibul khilaf? Untuk kita tahu kekuatan sesebuah dalil yang kekuatan sesebuah qaul yang muqabil. Yang lemah tu, tapi dia lemah setara mana? Lemah sangat ke? Ataupun lemah masih boleh diberi pertimbangan? Ataupun lemah menghampiri kuat? Bukanlah hadis je ada bahasan macam tu. Dalam aqwal fiqh pun ada. Di situlah peranan mufti ataupun ulama, bila keadaan tertentu maka dirujuk. Syarat kita nak taklid apa-apa ikhtiar, kita mesti ta'akkud sihhati nisbatihi ila qaili. Sebut tu dulu. Bukan kita jumpa kitab mana tengok ada ulama kata macam ni, oh kita bagus ni ambil ni untuk fatwa zaman sekarang ni. Tak boleh. Dia ada syarat dia. Syarat untuk bertaklid dengan mana-mana qaul yang diriwayatkan, satu, siapa dia tu yang kata macam tu? Siapa dia? Dia memang ahli ke dalam bab ni? Satu. Jangan ambil fatwa ulama nahu pula, kan? Walaupun dia keluar fatwa tak muktabar, dia memang ulama ahli dalam bidang ni. Kemudian sah ke nisbah dia, betul ke ulama tu kata macam tu ataupun tak betul? Betul. Okey, betul tu pakai riwayat mana? Sejauh mana kesahihan? Sebab itu ulama mengecam perbuatan orang yang mana mengambil daripada kitab, dan kitab tu dia panggil lam tasihha nisbatuhu ila man yud'a. Kalau kita buat pembahasan kajian tahqiq, maka ditahqiqkan dulu sihhatun nisbah. Faham? Betul ke kitab ni karangan si fulan? Betul ataupun tidak? Apa bukti-bukti dia? Dia ada bukti-bukti dia. Faham? Sebab tu ada kitab-kitab yang didakwa karangan Imam Ghazali pun dinafikan. Sebenarnya tidak, bukan karangan Al-Imam Al-Ghazali. Bagaimana dapat kita? Adalah kaedah-kaedahnya. Itu ilmu tahqiq. Okey? Jadi ini poin ni, masail ni ataupun ibarat yang diungkapkan oleh Dr. Abdul Aziz Dib, dia sebenarnya menjelaskan apa yang kita dah sebut sebelum ni, iaitu isu berkaitan dengan beramal dengan qaul dhaif, beramal dengan wajah dhaif. Apa dasar dia? Dasar dia kita kata dia masih lagi fiqh, dia masih lagi disebut sebagai bahas, dia masih disebut sebagai ijtihad ke ikhtiar ke daripada ahli. So bila daripada ahli, dia tetap mempunyai nilai tertentu yang kita akan gunakan sekiranya ada keperluan yang tertentu. Paling kurang dijadikan sebagai pintu untuk faham satu masalah dan jalan untuk kita merungkai dan memecahkan kadang-kadang persoalan yang
yang tak dapat dirungkaikan dengan pendapat-pendapat yang ada. Faham? Okey, bas. Cukuplah tu nukilan daripada kitab ni. Jadi perkara tu ataupun nakal-nakal tadi ditulis dalam bahasa Arab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baca. Hari ni kita nak masuk pula pada satu lagi. Ini lagi panjang. Dia ada kitab khas kan, tesis ulama Indonesia tu apa nama? An-Nahrawi tu. Al-Imam Syafi'i jadi wal qadim, tesis Nahrawi Indonesia. Jadi Imam Syafi'i dan mazhabnya qadim jadi, bahasan tu je. Faham? Dan nak tengok perbahasan qadim jadi, boleh kita katalah masalah yang paling penting ataupun intisarinya, tengok dalam muqaddimah majmu'ah, sama juga di sana ada Imam Nawawi bahaskan perihal masalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad qadim jadi. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa haitsu aqulu al-jadid wal-qadim khilafuhu aw al-qadim aw fi qawl al-qadim fal-jadid khilafuhu. Baca. Wal-qadim ma qalahu Syafi'i radhiyallahu anhu bil-Iraq. Tengok tarikh dia. Qadim, apa yang Imam Syafi'i katakan, fatwakan, tuliskan di mana? Iraq. Kemudian Baghdad, di Baghdad. Lagi? Maqalahu di Misr. Di Mesir. Faham? Saya dah bagi isyarat hari tu, Imam Syafi'i masuk ke Baghdad ni 3 kali. Faham? Beliau masuk ke Baghdad 3 kali. Inilah pada tarikh. Tulis tarikh-tarikh tu. Yang pertama pada tahun 184. 184 ini beliau dibawa secara terpaksa. Secara dipaksa. Kisahnya telah disebutkan sebelum ni. Kemudian yang seterusnya pada tahun 195, yang nombor 2. Yang kali ketiga 198. Pertama 184. Yang kedua, maksud yang kali pertama tu 2 tahun. Yang 184 tu beliau berada di sana selama 2 tahun. Ada qil mengatakan beliau berada di sana 5 tahun. Faham? Digunakan perkataan qil. 5 tahun tu maksudnya beliau terus berada di sana sehingga wafatnya Al-Imam Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani. Saya dah sebutkan bahawasanya pada Al-Qadmat Al-Ula beliau masuk ke sana, beliau Allah Ta'ala tukar daripada bala kepada nikmat, bertemu dengan Al-Imam Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani, iaitu anak murid langsung Al-Imam Abu Hanifah. Daripada beliau, maksudnya daripada Muhammad bin Al-Hasan, Imam Syafi'i mengambil ilmu ahli Iraq. Faham? Fiqh ahli Iraq. Ahli Iraq tu maksudnya apa? Mazhab Abu Hanifah lah. Abu Hanifah. Yang kali kedua tadi pada tahun apa? 95. 2 tahun juga. 95 sampai 97. 2 tahun. Faham? Dan kali seterusnya 90, datang balik 90 berapa tadi? 98. Daripada Baghdad
Yang kali ketiga ni beliau pergi Mesir. Terus dari Baghdad pergi Mesir. Jadi yang tadi tu beliau ulang alik mana? Habis Baghdad kali pertama, balik Mekah. Lepas tu masuk balik Baghdad daripada Mekah. Duduk 2 tahun, balik lagi Mekah. Lepas tu masuk Baghdad kali ketiga. Dari kali ketiga tu, daripada Baghdad terus pergi ke Mesir. Faham? Apakah perbezaannya? Beliau masuk Baghdad kali yang pertama, beliau belum lagi kita apa nak guna bahasanya, beliau belum lagi mempunyai anak murid lah. Sebab beliau datang tu masih lagi kita kata sebagai orang belajar. Faham? Belajar cara dia lah, kan? Beliau bukan taklid, bahkan beliau berbahas, bermunazarah, tapi masih lagi belajar. Yang kali kedua tu barulah beliau ada halaqah, ada kelas-kelas yang mana dihadiri oleh contohnya Imam Ahmad bin Hanbal. Tahun yang kali kedua tu Ahmad bin Hanbal, mana namanya dah mula dikenali, yang kali kedua. Dan kali ketiga sudah tentu, dan akhir sekali membawa ke Mesir, iaitu beliau masuk ke Mesir ada 2 pendapat, 199 ataupun 200. Jadi ulama menjamakkan, siapa yang sebut 199 disebut dengan tahdid, 200 dia buang kasar. Dia buang kasar, maksud dia buang nombor dan digenapkan. Itu masuk buang kasar. Jadi 200 wafat pada 204. Lebih kurang 4 tahun beliau telah bermukim di Mesir. Itulah yang disebut sebagai perjalanan ataupun kronologinya. Sebab apa kita sebut? Kalau nak sebutlah dari cerita mazhab Syafi'i tu, mazhab dengan erti kata mazhab, dia bermula pada tahun 100 berapa? Yang masuk kali kedua 95. Faham? Yang tu kira mula. Dan mazhab qadim bermula di tarikh ni 95. Sebelum itu taksis. Sebelum itu zaman belajar. Faham? Zaman mentahqiq. Yang betul-betul beliau mempunyai halaqah 95. Faham? Tengok di sini kalau tajuk dia ni, tajuk yang diberikan oleh Dr. Abdul Azim, ila Baghdad Tawa'iyah. Kali yang kedua, memasuki kota Baghdad dengan secara sukarela. Yang kali pertama secara dipaksa, yang kali kedua ni secara sukarela. Menarik, sebab kita nak bicarakan tentang Qaul Qadim, kena cerita dulu tentang tarikh masuk ke Baghdad, sebab dia ada kaitan dengan Baghdad. Faham? Dulu Rahala Syafi'i ila Baghdad tawa'iyatan hadhihi al-marrata falimadha wa ma alladhi da'ahu ila al-intiqali ila Baghdad. Kana Syafi'i fi al-qadmati al-ula qad hassala ilma ahli al-Iraq. Faham? Wa ahata bima 'inda fuqaha'ihim wa 'arafa manahijahum wa khasa'is madhhabihim wa sami'a ma 'indahum min atharin wa akhbarin fali ayyi amrin ya'udu al-ana. Kali yang pertama beliau belajar dengan Muhammad bin Hasan. Maksudnya beliau ala ilmin wa ala ihatatin bi madhhabi Abi Hanifah. Maknanya beliau bukan kata tak khabar apa, tak, beliau buat muqaranah, buat perbandingan, buat ta'ammul. Benda itu ada. Beliau mengambil ilmu dari Muhammad bin Hasan Syaibani ni. Dia punya ilmu tu sebanyak apa? Sepikul unta. Faham? Unta boleh bawa barang banyak mana? Sebanyak itulah ilmu yang beliau ambil daripada Al-Imam Muhammad bin Hasan Syaibani, anak murid langsung Al-Imam Abi Hanifah. Dan beliau telah meriwayatkan hadis-hadis asar-asar daripada ulama Iraq pada ketika itu. Jadi apa lagi keperluan kali kedua beliau memasuki kota Iraq ataupun Baghdad? Lam ya'udi Syafi'i hadhihi al-marrata liya'khudha min al-Iraq. Ni dia punya cara persembahan cerita ni. Beliau pergi tu bukan nak ambil, masa kali pertama pergi untuk ambil. Kali ni beliau datang pergi untuk bagi. Faham? Maksudnya mengajar. Sebelum ni belajar, sekarang ni mengajar pula. Wa innama 'ada liyu'tiya. Faham? Kana Syafi'i qad ra'a bi'ainaihi makanata Baghdad wa sa'ata suqil ilmi wa kathrata majalisiha wa halaqatiha wa annaha tamuju bi afwajil ulama min kulli hadabin wa sawb faqad kanat hadirat ad-dawlah
bal hadirat ad-dunya faman arada an yu'lina jadidan aw yudhi'a madhhaban aw yanshura ra'yan falan yajida a'la min manabiri Baghdad. Ini tafsiran daripada Syekh. Maknanya kota Baghdad waktu tu dia adalah Dar Khilafah Abbasiyah ni, dia jadikan pusat pemerintahannya Baghdad. Kalau Umayyah Syam, Sayyidina Ali Iraq. Sebelum tu khalifah yang ketiga Madinah. Faham? Tapi Abbasiyah zaman ni Abbasiyah Baghdad. Dia hadiratul bilad. Dan Baghdad tu dia kira macam Putrajaya lah. Faham? Pusat pemerintahan. Jadi berpusuk-pusuk orang datang. Dia kata kalau satu orang ingin iklan benda baru, maka datang Baghdad. Min ajli hadha qasada Syafi'i Baghdad hadhihi al-marrah liyuqarrira madhhaban jadidah wa fiqhan jadidah. Tapi yang ini tafsiran. Jadi ini tafsiran pembaca sejarah. Sebab tu sejarah ni diterdedah kepada tafsiran. Contohnya kita tafsir Rasulullah pergi ke Madinah buat apa? Kalau orang politik dia kata Nabi nak buat kerajaan baru. Dia tafsirkan pemergian tu sebagai nak buat kerajaan baru, nak bagi orang Islam ada kerajaan sendiri. Itu tafsiran tu maksudnya dia datang dari sini. Adakah nas-nas yang menyokong, baru tafsiran tu boleh jadi betul. Faham? Kalau tak, dia panggil persepsi je. Persepsi mungkin betul, mungkin tak betul. Kadang persepsi dia bergantung pada kecenderungan orang membaca. Faham tak? Sebab tu kalau nak minta orang terangkan sejarah yang betul, orang itu menjiwai Rasulullah, kan? Menjiwai sahabat, menjiwai jihad. Boleh gabungkan, dia faham betul. Kalau tak, dia tafsir ikut dia. Tafsir kan? Dia tafsir ni pakai emas. Sebab apa? Sebab apa pakai emas? Sebab takut makhluk. Contoh saya tafsir lah. Mungkin juga. Ada orang kata tak, sebab takut dengan Allah, sebab Allah suruh ikut pemerintah. Mungkin boleh juga. Sebab apa yang sebenar, tanya dia yang pakai itulah. Yang sebenarnya lah. Sekarang kita tafsir orang yang punya buatan. Tapi kalau nak tahu betul-betul, tanya dia. Faham? Hati dia kenapa dia buat macam tu. Itu betul lah. Tapi sejarah kan orang tu dah mati. Bila orang tu dah mati, kita lah yang betul mempunyai ketelusan dalam mentafsirkannya. Yang sama lah juga. Jadi Syekh telah tafsirkan sebagai Imam Syafi'i ingin menubuhkan mazhab dan nak mazhab dia dikenali. Itu tafsiran Syekh lah. Tak sebenarnya tafsiran ni kita setuju, kan? Sebab Imam Syafi'i ni ada perkataan yang masyhur daripada beliau. Beliau nak orang ambil ilmu daripada beliau tanpa menisbahkan satu huruf pun kepada dia. Faham? Tak, tanpa satu orang pun kata saya ambil daripada Syafi'i. Tak payah sebut tak apa. Jadi amal je. Faham? Ini yang ulama sebut rahsia penerimaan ilmu Imam Syafi'i. Dia kata waditu, aku suka orang ambil ilmu daripada aku. Yalah, memanglah orang belajar, dia nak supaya ilmu yang dia belajar tu dimanfaatkan, dia dapat pahala. Faham? Tu maksud dia, bukan nak bangga. Apa yang kita belajar ada orang boleh terima. Faham? Sebab tu dia adalah istilah tajazub syuyukh dia panggil. Syekh Nabil kan ada cerita kan, selepas kewafatan siapa? Saudara kan. Jadi ada dua masyayikh kan yang nak Syekh Nabil jadi anak murid. So Syekh Muhammad bin Alawi Maliki, seorang lagi. Siapa kan seorang lagi tu? Jadi di situ soalan ni pun pernah ditanya kepada Habib Umar dalam satu majlis di Negeri Sembilan, Kelana Beach. Jadi kenapa berlaku kadang-kadang dua orang wali ataupun dua orang syaikh dia berebut nak dapatkan anak murid, kan? Dia nak orang ni jadi anak murid. Jadi benda tu berlaku pada Said Nabil Al-Ghamri cerita kan. Jadi bila ulama yang seorang lagi tu
Syekh Hashim Mashhad meninggal. Jadi yang seorang guru ni nak Syekh Muhammad pun nak juga. Jadi bila tahu apa yang ulama ni tawarkan supaya Syekh Nabil belajar dengan dia, Syekh Muhammad marah, dia cubit dia. Dia cubit yang Syekh tu. Kenapa kau nak ambil anak murid ni? Aku nak dia. Faham? Jadi kalau orang tak faham, dia kata apa ni nak berbuat nama apa nak bangga lah. Itu orang yang hati busuk kan. Memang dia hati dia tak reti yang sangka. Memang dia jenis busuk. Memang sangka dia busuk lah. Faham? Tapi soalan ni pernah ditanya kepada Al-Habib Umar. Ini masalah ilmu tariqah kan. Kenapa berlaku macam tu? Tajazub dia panggil. Tajazub al-syaykhain. Di antara dua guru tarik kepada satu orang. Masing-masing nak dia. Jadi sebabnya adalah apa? Beliau melihat bahawasanya orang ini berpotensi untuk ambil ilmu daripada dia. Yang mana kalau orang ni ambil dapat dimanfaatkan lebih dan beliau mendapat pahala yang lebih di sisi Allah. Faham? Bukan dapat nama lebih. Itu niat dia. Jadi orang lihat pada Syekh Nabil tu ada potensi untuk mengembangkan ilmu yang ada pada dia. Faham? Jadi sebab tu dia nak sangat tu sebab bila satu orang tu dia dapat anak murid yang boleh teruskan legasi dia, maka bermanfaat untuk dia lah. Si Allah. Faham? Walaupun satu orang tapi manfaat besar, bas madai untuk dia. Jadi Imam Syafi'i kali pertama beliau melihat Baghdad ni adalah tempat yang mana untuk apa? Beliau dapat menyebarkan ilmunya. Walaupun tak ada siapa-siapa pun sebut ambil daripada Syafi'i. Dia kata aku suka orang ambil ilmu daripada aku tanpa dia nisbahkan satu huruf pun. Tak perlu. Dia tak akan kecil hati kalau orang tu tak sebut saya belajar dengan Syafi'i, tak kecil hati. Ini saya dengar daripada tak perlu. Faham? Dia claim pun macam dia punya idea baru, tak kisah. Faham? Yang penting ilmu tu sebar. Jadi benda tu payah. Macam mana? Kita tulis kat Facebook, adalah kata-kata hikmah, tiba orang tak kredit. Dia beli pula. Macam lah ilmu tu dia yang cetuskan, dia pun ambil daripada orang lain kan. Ilmu sikit, kalau Allah bagi ilmu banyak, tak tahu jadi apa. Jadi syaitan. Faham? Sebab tu kadang-kadang manusia, Allah tak bagi kita ilmu banyak ni, kesian kat kita. Sebab hati lemah. Faham? Dapat sedikit macam tu pun dah macam orang tak sebut nama pun dah marah kan. Kalau bagi banyak, jadi apa? Syaitan. Jadi sebenarnya itu dia panggil rahmat untuk orang tu, bukan azab, rahmat. Kalau tak jadi teruk lagi. Jadi kita hamalkan begitu. Imam Syafi'i pergi kali yang kedua. Jadi sebut min ajli hadza qasada Syafi'i Baghdad liqarrira madhhaban jadidah wa fiqhan jadida la huwa bil fiqh al maliki alladhi hassalahu ala Malik wa ulama al Madinah wala bil fiqh al Hanafi alladhi hamalahu an Muhammad bin al Hasan wa ulama al Iraq. Dakhala Syafi'i Baghdad hadhihi al marrata liyakuna sahiba halaqatin yudarrisu wa yuqarriru la liyasma' wa yatalaqqa. Dakhala Syafi'i al masjid al kabir fi Baghdad واتخذ مجلسه في صدر حلقته وكان في المجلس عشرات الحلقات انفض أكثرها واتسعت حلقة الشافعي ورفع به أصحاب الحديث رؤوسهم وأطلقوا على الشافعي ناصر الحديث. في بغداد هذه المرة أظهر الشافعي مذهبه ووضع كتبه ووضع ضوابط مذهبه ووضع كتبه التي عرف بالمذهب القديم. Ni yang kita nak bahas kan ni, qadim ni. ووضع ضوابط مذهبه في الرسالة التي أرسلها عبد الرحمن بن مهدي. وكان بقاؤه في بغداد مدة سنتين إذ جاءها سنة 195 وغادرها سنة 198. Jadi walhasilnya kita sedang membahaskan tentang qaul qadim. Dia bermula pada tarikh yang kita sebutkan tadi 195, dan pada waktu inilah datangnya Imam Ahmad bin Hanbal belajar dengan beliau. Dan nama-nama ruwatul qadim seperti Az-Za'farani pun di Baghdad, Abu Thawr juga di kota Baghdad. Sehingga beliau mengajar di jami', sebab dulu orang datang mengajar kat masjid aja. Pada waktu tu masjid tu ada banyak halqah. Tapi semua halqah tu infaddah, bersurai.
Faham? Maknanya tak ada. Semua murid itu datang duduk kat halqah Imam Syafi'i. Faham? Sebab bila dengar pemuda ni punya bicara, dia dengar ini lain macam, kan? Imam Ahmad bin Hanbal yang menghafaz juta hadis pun, dia kata kalaulah dia terlepas hadis daripada riwayat yang ali, dia boleh dapat daripada riwayat yang nazil, riwayat yang rendah. Tapi kalau terlepas fiqh, kefahaman yang ada pada pemuda ni, kamu tak akan jumpa kat mana-mana. Faham? Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal kan, siapa? Amirul Mukminin fil hadis. Kamu tak akan jumpa. Kalau kamu terlepas dia punya fiqh ni, kefahaman dia, kamu tak akan jumpa di mana. Sebab ada orang maknanya kecam Imam Ahmad. Kenapa kamu tinggalkan majlis Sufyan Sauri? Tapi fiqh ni tak boleh. Dia bukan ada pada semua orang. Dia kena ambil. Faham? Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, walaupun Imam Ahmad bin Hanbal adalah imam mujtahid juga, tetapi inspirasinya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dan beliau digelar sebagai apa? Nasirul hadis. Nasirul hadis. Okey, sambung. والجديد ما قاله بمصر والعمل عليه إلا فيما ينبه عليه كامتداد وقت المغرب إلى مغرب الشفق الأحمر في القديم كما سيأتي. Okay. Jadi bila kita membahaskan qaul qadim dengan al-jadid, dalam kitab Syekh Muhammad bin Ahmad Amuh tu yang saya minta putus state tu, yang bahagian kedua, Al-Bushral Karim fil Jadidi wal Qadim, kan? Di situ ada pembahasan berkaitan dengan Al-Qadim dengan Jadid. Ada beberapa poin yang harus kita senaraikan perihal Qadim dengan Jadid. Jadi yang pertama, poin yang pertama kita ambil yang dalam kitab dulu, yang telah kita baca tadi, iaitu qaul qadim adalah qaul Imam Syafi'i di Baghdad, iaitu pada kemasukan beliau kali yang kedua 195. Bermula daripada tarikh itu. Dan kitab Imam Syafi'i, jadi bila kita sebut qadim yang jadid ni, yang ni bahasan pertama. Yang jadid pula di Mesir 199 ataupun 200 sehinggalah wafat 204. Faham? Yang kedua, bila berlaku pertembungan antara qaul qadim dengan qaul jadid, maka yang muktamadnya adalah qaul jadid, kecuali dalam beberapa masalah yang ditarjihkan qaul qadim. Itu poin yang kedua. Faham tak? Itu poin yang kedua. Kecuali beberapa masalah yang mana yang muktamadnya adalah qaul qadim. Dalam syarah mahalli dia bagi satu contoh. Contoh ni masyhur, iaitu masalah berlarutannya waktu maghrib sehinggalah tenggelamnya syafaqul ahmar, mega merah. Kitab Matan Ghayah dalam bab waktu maghrib memilih ataupun menakalkan qaul jadid. Faham? Dalam masalah ni qaul jadid dhaif. Dalam Matan Ghayah, sebab pengarang Matan Ghayah ni dia adalah ulama zaman sebelum tahrirul mazhab. Sebab dia tahun 500. Faham? Sebelum tahrirul mazhab, Manawi 600. Jadi oleh kerana tu tidak hairanlah kalau kita temui dalam kitab tersebut ada qaul seperti ini, sebab memang berlaku zaman sebelum itu ada yang masih lagi mentarjihkan qaul jadid. Sebab kaedah asalnya begitulah. Bila berlaku pertembungan qaul qadim jadid, maka qaul jadid. Maka qaul jadid Imam Syafi'i waktu sembahyang maghrib, seperti mana yang kamu belajar dalam matan Ghayah wa Taqrib. Dan ada lagi 18 ataupun 19 masalah yang qaul qadim adalah muktamad. Faham? Dalam kitab Bushral Karim tu ada sebut. Faham? Dia cuma. Okey, nombor 3, poin nombor 2. Poin nombor 3,
Qaul jadid, qaul qadim tidak boleh dinisbahkan kepada Imam Syafi'i tanpa kaid. Faham? Qaul jadid boleh dinisbahkan kepada Imam Syafi'i secara mutlak. Maksudnya qaul itu qaul qadim Imam Syafi'i, tapi kita sebut, kita sampaikan, kita kata ini qaul Imam Syafi'i tanpa kita tambah perkataan qadim. Salah cara tu. Faham? Kalau nak sebut qaul qadim, nak nisbah pada Imam Syafi'i, kena sebut ini qaul qadim Imam Syafi'i. Tak boleh sebut secara mutlak ini qaul Imam Syafi'i, tak boleh. Salah. Adapun qaul jadid boleh. Itu poin yang ketiga. Sebab apa? Dia ada sebab. Dalam kitab Muqaddimah Majmu' ada nukilan dari Imam Syafi'i. Lafaz awal dia, la aj'alu fi hillin. Imam Syafi'i kata, aku tidak menghalalkan seseorang menisbahkan kepada aku qaul yang dia dah rujuk balik. Jadi qaul qadim ni adalah qaul yang Imam Syafi'i rujuk. Bila rujuk maksudnya beliau dah tak qail dah dengan benda tu. Dah bukan beliau punya. Dah batal dah basuh dah. Jadi kalau kita masih nisbahkan, tak betul lah, sebab itu memang bukan qaul dia. Sebab dia dah rujuk balik. Jadi perbuatan menisbahkan tanpa menyatakan sejarahnya qadim tu salah. Faham? Perbuatan itu adalah salah. Imam Syafi'i mengatakan saya tak halalkan untuk seorang itu menisbahkan qaul qadim atau bukan qaul qadim lah, qaul yang aku telah rujuk daripadanya. Nanti tengok dia punya ibarat dia. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, yang dimaksudkan dengan qaul qadim dengan qaul jadid ni adalah apabila berlaku ikhtilaf. Faham? Dia perkara yang Imam Syafi'i tulis di Baghdad dengan di Mesir ni, dia ada beberapa keadaan. Pertama, yang beliau tulis di Baghdad, yang beliau fatwakan di Baghdad dan di Mesir ni sama je, tak ada berbeza. Maka kita tak panggil lah qadim dan jadid. Tak adalah istilah macam tu sebab benda sama kan. Yang kedua, yang beliau fatwakan di Baghdad, beliau tak sebut pun dalam kitab yang fatwa di Mesir. Tak sebut. Masalah tu tak sentuh. Pun sama juga, yang tulis di Baghdad tu kita tak adalah panggil qadim. Faham? Ataupun yang ketiga, beliau menulis fatwa tentang suatu masalah yang beliau tak sentuh langsung tentang yang di Baghdad, tapi beliau tulis di Mesir. Sama juga, ia tidak dipanggil qadim dengan jadid. Faham tak? Beliau tak panggil qadim dengan jadid. Jadi qadim dan jadid ialah apabila fatwa itu beliau ada sebut di dalam kitab-kitabnya di Baghdad, dan beliau ada sebut lagi sekali dalam kitabnya di Mesir, tetapi beza fatwanya. Barulah yang di Baghdad itu kita panggil qadim, yang di Mesir itu dipanggil jadid. Faham? Faham kan? Itu poin yang nombor berapa dah? 3, 4. Apakah kaedah yang terpakai ketika mentarjihkan qaul jadid dengan qaul qadim, berbanding qaul qadim? Maksudnya kaedahnya kan qaul jadid lebih rajih daripada qaul qadim. Tapi apa kaedah yang kita pakai ketika melakukan tarjih ini? Jadi kaedah yang kita pakai ketika melakukan tarjih ini adalah dipanggil apa? Kaedah akhirul qaulain huwa rajih inda qailihi. Faham? Kaedahnya yang kita pakai adalah pendapat yang terakhir daripada seseorang adalah yang rajih di sisinya. Dan usul fiqh yang dipraktikkan adalah bab nasih dan mansukh. Takhrij al-furu' 'ala al-usul. Takhrij furu' 'ala al-usul yang dipraktikkan adalah apa? Nasih dan mansukh. Sebab itu bila didapati ada hadis Nabi yang tarikhnya berbeza, maka dan berlaku perbezaan pula pada faktanya dan hukumnya, maka kita punya kaedah dalam nak memahami hadis itu akhirul qaulain ataupun akhirul hadithain. Hadis yang terakhir itu dikira nak menasahkan hadis yang datang sebelum tu. Samalah juga. Faham? Secara pasti ini memang apa? Ini memang yang Mesir, yang di Baghdad. Dan itulah Mesir akhir berbanding Baghdad. Maka yang Mesir
kita gunakan istilah usul fiqh lah menasahkan. Sebenarnya nasah tu tak adalah digunakan untuk perkataan selain syarak, tapi lurahnya begitulah, memansuhkan. Apatah lagi Imam Syafi'i sebut secara soreh, aku tidak menghalalkan orang menisbah pada aku benda yang aku dah rujuk balik. Dah rujuk. Kemudian Syekh Muhammad bin Ahmad Amr, dia sebenarnya beliau ambil daripada Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi dalam kitab Al-Fawaidul Madaniyah. Faham? Dalam Fawaidul Madaniyah ni telah membahaskan sebenarnya 18 ataupun 17 ataupun 19 tu qaul qadim yang mana ditarjihkan tu, Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi, muhakkik mazhab Syafi'i yang mutaakhirin, beliau telah tahqiq sebenarnya semua qaul qadim yang dikatakan qadim itu kemudian dirajihkan, sebenarnya qaul qadim itu juga ada pada kitab-kitab Imam Syafi'i yang jadi. Beliau telah mentajikkan. Dia dalam buku Bushrul Karim tu ada. Contohnya boleh bawa teks masalah tadi tu kan, maghribus syafaq imtidadi waqtil maghribi ila maghribis syafaqil ahmar. Ada dalam kitab qadim. Maka kita kata dalam masalah ni qadim yang rajih. Tapi sebenarnya hakikatnya jadid dia tetap, maksudnya belum lagi memecahkan kaedah yang bersifat konsisten. Bila berlaku ikhtilaf qadim dan jadid, maka jadidlah yang muktamad. Sebenarnya qaul itu juga ada pada jadid. Faham? Sebenarnya disenarai apa qaul yang lapang tu ada dalam kitab I'anatul Muhtaj, dia tulis. Jadi Bushrul Karim tu dia khas lagi, saya bawa nukil daripada Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi bahasa tentang masalah tersebut. Dah berapa dah poin? 6. Itu sebenarnya pandangan beliau lah. Maknanya dia belum lagi dia tak ada istilah kaedah itu aghlabiyah. Faham? Kaedah tu masih konsisten, jadi adalah rajih. Faham? Tetapi kalau ulama-ulama yang lain dia tetap mengeluarkan kaedah bahwasanya masalah 19 ni mustasna daripada kaedah. Maksudnya dia memang qaul qadim, dan qaul qadim yang dirajihkan maksudnya keluar daripada kaedah lah. Faham? Keluar daripada kaedah. Dan mentarjihkan qaul qadim kan, mentarjihkan qaul qadim sebenarnya mencambahkan amalan berijtihad di dalam mazhab Syafi'i. Faham? Mencambahkan, menunjukkan wujudnya amalan berijtihad dalam mazhab Syafi'i oleh ulama-ulama Syafi'i. Faham? Maksudnya apa? Ulama-ulama Syafi'i mereka bukan taklid semata-mata. Sebab apa? Contohnya masalah ni, masalah waktu maghrib sampailah tenggelamnya mega merah. Kenapa ditarjihkan qaul qadim? Sebab ada hadis. Faham? Ada hadis yang waktu maghrib itu habis dengan maghribis syafaqil ahmar. Yang Imam Syafi'i sebutkan dalam qaul jadid bahwasanya waktu maghrib itu hanya sekadar 5 waktu ataupun 7 waktu, 7 rakaat saja sembahyang. Itu ijtihad. Faham? Qiyas. Kerana tak ada nas. La ijtihada fi ma'wujudin nas kan. Tetapi bila ada nas yang sebut saya sore waktu maghrib berlarutan, maka ditakdimkan hadis itu. Faham? Faham tak faham? Banyak orang ada, tak ingat lah. Jadi sebenarnya di situ menunjukkan amalan berijtihad itu wujud. Tetapi dia ada persoalan. Okey, kalaulah ulama-ulama telah mentarjihkan qaul qadim, sedangkan Imam Syafi'i telah rujuk daripada qaul qadim, boleh tak qaul qadim ni yang ditarjihkan yang 18 masalah ni dinisbahkan kepada Imam Syafi'i? So Imam Syafi'i dah rujuk. Faham?
Imam Syafi'i dah rujuk daripada qaul tu. Bila Imam Syafi'i dah rujuk, mana boleh kata itu mazhab Syafi'i? Kena kata itu adalah ikhtiar. Tapi kenapa ulama tak panggil masalah ni ikhtiar? Kenapa ulama tak panggil 19 masalah qaul qadim yang di ditarjihkan berbanding jadi, sedangkan qadim ala qaul ya imam marju'an dah rujuk. Maknanya bukan. Tapi mengapa kita tak panggil di ikhtiar Nawawi? Ikutlah siapa yang mentarjihkan tu. Tak sebut kan? Ni masih nisbah lagi pada mazhab. Sebab tu dia ada bahasan tu, boleh tak menisbahkan 18 ataupun 19 ini kita nisbah secara mutlak ini qaul Imam Syafi'i? Boleh tak? Boleh ataupun tidak? Itu pun bahasan juga ada dibahaskan dalam ni Muqaddimah Majmu'. Jadi ulama yang mengatakan boleh sebab apa yang kami lakukan ini berdasarkan wasiat Imam Syafi'i. Faham? Kalau didapati hadis sahih, maka itulah mazhab. Faham? Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i ni dia ada mazhab yang mu'allaq. Beliau mu'allaq, beliau ta'liq kan. Kalaulah memang ada hadis yang sahih yang menyatakan waktu maghrib itu berakhir bila, maka itulah qaul aku. Bila ta'liq kan. Ta'liq. Jadi bila ta'liq kan, bila ada, maka automatik itu jadi mazhab. Jadi idza sahal hadis fa madhhabi kan. Atas dasar itu sebenarnya, atas dasar itulah ulama telah melakukan ijtihad tersebut. Dan mereka melihat bahawasanya qaul qadim dalam masalah yang disenaraikan tadi sebenarnya muwafiq bagi hadis sahih, maka layak untuk kita panggil dia mazhab Syafi'i sebab Imam Syafi'i telah bagi izin. Faham? Bagi izin dengan lafaz sahal hadithu fa huwa madhhabi. Cuma adalah bahasan siapa ni yang boleh mengamalkan qaul Imam Syafi'i idza sahal hadis? Siapa? Orang berkelayakan lah. Orang yang betul-betul kajian, maksudnya orang yang pasti tahu hadis tu tak sampai pada Imam Syafi'i. Jadi kalau hadis tu memang sampai pada Imam Syafi'i tapi Imam Syafi'i tak qail juga, tak boleh. Jadi siapa yang tahu hadis ni sampai ke tak sampai ke? Sebab kadang hadis sahih tu sampai, tapi Imam Syafi'i ada tarjih yang lain. Faham? Dia ada ahli dia ada kitab khas bab tajuk idza sahal hadis fa huwa madhhabi. Apakah syurut dia, qawaid dia, siapa yang boleh mengamalkan perkataan Imam Syafi'i ni ada. Tapi yang pasti yang dah berlaku yang 19 tu ditarjihkan oleh ulama yang berkeahlian, ulama Syafi'i yang berkeahlian untuk berbuat demikian. Adapun kalau kita tengok ada mazhab Syafi'i yang zahirnya tak berlawanan dengan hadis sahih, kita kata terus kita kata ini mazhab Syafi'i, walaupun kita ubah, kita kata yang dalam kitab ni bukan mazhab Syafi'i, yang hadis sahih ni mazhab Syafi'i. Bolehkah benda tu dibuat sewenang-wenangnya? Tak. Dia ada syarat dia ada ahli dia. Setakat dalam kajian ulama, maka hanya 18 ataupun 19 masalah itu sahaja yang diperlakukan sedemikian. Wallahu a'lam bissawab. Subhanallah.